Adakah bekalan air yang disalurkan di rumah kita benar-benar selamat untuk diminum? Dan sejauh mana sumber air tersebut apabila dimasak, ianya benar-benar membunuh segala jenis racun dan bakteria yang ada di dalamnya? Ini semua penting untuk anda ketahui kerana dianggarkan 1.8 juta penduduk dunia mati saban tahun disebabkan oleh pencemaran air ini. Assalamualaikum dan salam One Consumer dari saya Zulkifli Bujang. Untuk minggu ini saudara, kita akan bercakap tentang satu lagi topik yang penting, iaitu kualiti air minuman di Malaysia. Kita gunakan air setiap hari untuk membasuh, memasak dan sebagainya. Tapi tahukah kita bahawa air tersebut yang berpunca daripada sumber air mentah seperti ini mengandungi bahan benda asing seperti penguraian daripada bangkai binatang, bahan toksik dan arsenik sebagainya. Jadi saudara, kita lihat paparan yang disediakan oleh wartawan kami Ratinawati Rashidi melihat bagaimana proses daripada sumber air mentah ini sebelum air tersebut disalurkan ke rumah kita untuk kegunaan kita saban hari. Sama-sama kita saksikan laporan ini. Air merupakan nadi kepada kehidupan manusia, namun proses pembangunan dan cara hidup manusia yang kurang prihatin menjadi punca sumber asas ini terancam. Sekalipun 3/4 daripada permukaan bumi adalah air, namun banyak sumbernya tidak bersih dan sihat digunakan. Sumber air seperti sungai tercemar dek kerakusan manusia, apatah lagi di negara ini. Justru itu, loji pembersihan air diwujudkan dan salah sebuah syarikat dipertanggungjawabkan ialah Puncak Niaga Sdn Bhd untuk memastikan bekalan air kepada pihak syarikat bekalan air Selangor Berhad atau Syabas bersih dan selamat sebelum disalurkan ke rumah kita. Namun sejauh manakah pihak pengurusan loji ini benar-benar memastikan kebersihan dan keselamatan air sebelum dibekalkan kepada pengguna? One Consumer minggu ini menerjah loji Sungai Selangor Fasa 2 untuk menyiasat sejauh mana proses pembersihan dan rawatan dilakukan boleh dipercayai. Sekalipun kedatangan kami agak mengejutkan, kami tetap dilayan dengan baik dan diberi penjelasan tentang proses pembersihan dan rawatan bagi mengelakkan salah faham tentang peranan loji itu. Sekarang ini saya berada di muka sauk Sungai Selangor Fasa 2. Seperti yang dapat kita lihat, daripada sungai inilah air mentah dibekalkan ke loji pembersihan air Sungai Selangor Fasa 2. Okey, ini merupakan sampel kualiti air yang kita ambil untuk mewakili setiap proses. Jadi ini merupakan satu pemantauan yang berterusan yang dilaksanakan di Makmal bagi memastikan air yang dibekalkan kepada pengguna sentiasa mematuhi piawaian Kementerian Kesihatan. Okey, ini sampel untuk raw water air mentah. Sampel untuk air mentah. Sampel untuk air mentah, sampel untuk air jernih, settle water, sampel untuk air tertapis, sampel untuk air bersih, air yang telah dirawat. Ini kita panggil jar test, jar tester. Ujian ni dibuat untuk menentukan bahan kimia yang kita dos kepada proses rawatan tu untuk mendapatkan nilai optimum. Jadi setiap kualiti air yang kita dapat daripada air mentah adalah berbeza-beza. Jadi sebelum kita melaksanakan pendosan sebenar di proses loji, kita akan tentukan kena pasti berapakah pendosan yang optimum di Makmal. Pengudaraan, pengentalan, pendosan pasir mikro, penggumpalan, pemendapan, penapisan, pemfloridaan, seterusnya pembasmian kuman dan pembetulan pH adalah antara proses penting di dalam memastikan air benar-benar bersih dan selamat. Ini adalah air tertapis dan ianya telah melalui sebanyak 6 langkah proses penjernihan. Kita boleh lihat air ini nampak jernih, tetapi sebenarnya ia masih belum boleh digunakan. Proses rawatan ini bagi memastikan air ini bebas daripada kuman dan pembetulan dari segi pH air tersebut sebelum ianya boleh digunakan oleh pengguna.
Setelah melalui semua proses, air bersih ini dipam ke tangki imbangan bagi membolehkan pihak Syabas mengambil alih tugas pengagihan kepada pengguna. Kami tidak berhenti sampai di situ, tinjauan kami teruskan ke pejabat Syabas bagi mengetahui apakah yang Syabas lakukan pula. Tanggungjawab kita ramai yang tak tahu, di mana mereka beranggapan Syabas ni bukan saja setakat membekalkan air tetapi proses dan sebagainya. Tanggungjawab sebenar Syabas ialah pengaliran atau distribution air, bermula agihan air daripada kolam imbangan loji rawatan. Kita ada beberapa loji rawatan di sini, iaitu operator-operator loji rawatan seperti Puncak Niaga, Abbas Konsortium dan Splash. Kita beli air daripada tiga-tiga operator ini, bermula daripada loji imbangan sehinggalah membawa kepada meter, sebelum meter pengguna. Tanggungjawab agihan ini semuanya di bawah Syabas. Sama ada berlaku paip pecah, paip bocor dan sebagainya, sepanjang proses agihan ini merupakan satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh Syabas. Begitu juga berkaitan dengan kualiti air sepanjang agihan ini, sepanjang air ini diagihkanlah. Pengagihan bekalan air ini dipecahkan kepada 3 segmen. Segmen yang pertama ialah segmen di mana tanggungjawab loji rawatan. Yang keduanya tanggungjawab Syabas dan ketiganya tanggungjawab pengguna. Banyak kes-kes apabila pengguna mengadu tiba-tiba bil naik dan sebagainya, hasil siasatan kita mendapati bahawa ini puncanya ialah kerana pengguna tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memeriksa paip dalaman dan air yang berlaku kebocoran, di mana kebocoran itu berlaku selepas meter, dan ini menyebabkan mereka terpaksa menanggung apa saja yang melalui meter, kita ambil kira. Jadi pengguna kena juga memainkan peranan. Kini jelas bagaimana proses pembersihan dan rawatan air dilakukan sehingga ia dibekalkan ke rumah dan terserah kepada pengguna untuk menggunakan nikmat air bersih ini sebijak mungkin untuk memastikan tiada pembaziran. Pilihan di tangan anda. Laporan Ratinawati Rasidi, One Consumer. Demikian tadi proses pembersihan air yang dilakukan oleh Puncak Niaga Sdn Bhd sebelum dibekalkan ke pihak Syabas untuk diedarkan ke rumah-rumah di kawasan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tapi saudara, ramai di kalangan kita sekarang ini memilih untuk mendapatkan bekalan air daripada air minuman berbotol begini ataupun proses terus daripada mesin-mesin yang diperolehi daripada sistem ataupun kaedah osmosis berbalik. Kerana mereka percaya biarlah keluar wang lebih sedikit tak mengapa asalkan dapat bekalan air minuman yang berzat dan mempunyai mineralnya berbanding bekalan air yang ada di rumah. Mengapa perkara ini terjadi? Adakah mereka sudah tidak percaya lagi tentang kualiti air yang dibekalkan di rumah mereka? Kita sama-sama saksikan gelagat pengguna ini. Nak basuh baju pun macam kuning-kuning. Lepas tu kan air ni dia tak ada yang baru, dia pusing air yang sama. So kalau kita tak pakai filter memang bahayalah untuk kesihatan sebab bila dah cek-cek air tu memang kotor. Tangki utama di perumahan, kalau kata apa dah perlu diletakkan filter dahulu sebelum masuk ke tangki lagi bagus. Bermaknanya di rumah satu lagi mana kita ada 2 filter untuk masuk ke rumah lagi selamat. Saya rasa tu lah apa yang berlaku sekitar Keramat ni. Memang tak okey lah sebab nak guna itu mesin yang bagi dia clear sikit. Filter lah. Kalau tak ada filter memang tak boleh, susah nak guna. Itu air. Nak kata yakin tak yakin lah sebab pakai filter kan. So saya rasa filter tu boleh membantulah untuk kebersihan, keselamatan semualah sebab kalau tak pakai filter tu kadang-kadang air tu kadang-kadang kuning. Lepas tu kadang-kadang macam tiba-tiba macam ada karat kan. Jadi tak yakin dengan untuk meyakinkan lagi pakai filter lah. Lagipun dia punya pipe tu bocor tau. Lepas tu kita rumah tu kita daripada pipe kita orang tukar kepada dia punya PVC plastik. So, saya rasa sekarang dia punya air dia bersih sikit lah. Menurut kajian kesihatan, tubuh badan kita memerlukan hampir 60 hingga 80% sumber air. Selain untuk menghilangkan rasa dahaga, ia juga diperlukan untuk sistem tubuh badan kita. Namun saudara, apakah tanggungjawab kita sebagai pengguna untuk memastikan sumber air yang kita perolehi benar-benar bersih?
Jadi saudara, jangan lupa temui saya selepas ini kerana saya dengan ahli panel akan berbincang mengenai kualiti air minuman di Malaysia. Jumpa lagi selepas ini.